Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ifat. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan hasil daripada bacaan saya daripada satu kertas saintifik yang bertajuk Non-Invasive Molecular Approach. Itu dalam bahasa Melayunya ialah pendekatan molekul bukan invasif. Jadi sebelum kita mulakan pembentangan kita pada hari ini, saya ingin ingin menunjukkan beberapa topik yang akan kita bincangkan. Kita bentangkan selepas ini, yaitu yang pertama ialah pengenalan, introduction, yang kedua ialah bahan dan kaedah, materials and method, dan yang terakhir ialah keputusan, result. Maka pengenalan bagi kertas saintifik ini ialah kajian ini telah dilakukan bagi membangunkan teknik piawai untuk mengumpul sampel primate secara bukan invasif dengan mencadangkan primer khusus spesies locus yang direka bentuk baru dan mengoptimumkan keadaan untuk polymerase tindak berasal PCR untuk 4 spesies primate, yaitu Macaca fascicularis, Macaca nemastrina, Trigipithecus crustatus, dan T. obscurus N. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan teknik bukan invasif? Teknik ini ialah teknik yang tidak melibatkan alatan yang boleh memecahkan kulit ataupun memasuki badan suatu organisme secara fisikal. Dan sebagai contoh, peralatan yang boleh memecahkan kulit atau masuki badan organisme ini ialah pijagar dan jarum, di mana teknik ini digunakan untuk mengambil sampel DNA darah. Dan ini merupakan spesies primate yang terlibat dalam kajian inilah. Untuk kaedah persampelan, 3 proses telah dilakukan, di mana yang pertama ialah pengumpulan najis dan pengekstrakan DNA, yang kedua ialah reka bentuk primer dan pengoptimuman PCR, dan yang terakhir ialah penjujukan dan analisis DNA. Jadi ini adalah perisian yang telah digunakan ketika melakukan kajian saintifik ini. Yang pertama ialah Primoblast, yang kedua ialah Bioedit, yang ketiga ialah Mega6, yang keempat ialah Oligoanalyzer, dan yang terakhir ialah GenBank Blast and Apps. Seterusnya ialah peralatan yang digunakan, yaitu pertama ialah Uniprep Stool DNA Kit, dan yang kedua ialah Uniprep Double Pure Kit. Jadi untuk proses pertama dalam kaedah kajian saintifik ini ialah pengumpulan najis dan pengekstrakan DNA, di mana sampel najis dikumpulkan daripada populasi liar keempat-empat spesies primate ini daripada habitat asal mereka lah. Dan setelah itu DNA diekstrak daripada 0,5 hingga 1,0 gram sampel najis menggunakan DNA najis Uniprep Kit. Dan setelah itu beralih kepada proses kedua, yaitu reka bentuk primer dan pengoptimuman PCR, di mana 7 jujukan telah diambil daripada GenBank dan digunakan sebagai template dalam mereka bentuk buku asas. Dan program Primoblast digunakan untuk mencerna pasangan primer. Algoritma penjajaran global Needleman Wunsch digunakan oleh Primoblast untuk menyimak kekhususan pasangan primer kepada urutan template, dan primer yang diperoleh dianalisis untuk ciri fisikalnya menggunakan oligoanalyzer. 2 set keadaan PCR telah dioptimumkan dalam kajian ini dengan menggunakan thermoscientific fusion flash high fidelity PCR master mix dan Promega 5 extreme penimbal flexigo type. Dan kedua-dua kitaran PCR dijalankan mengikut protokol pengeluar untuk menentukan suhu penyepulindapan sebelum peringkat pengoptimuman selanjutnya menggunakan MyGene MG 96G Thermoxyler dan Appendov Master Skyler Nexus. Setelah itu kitaran kecurinan terma telah digunakan untuk campuran PCR yang sama dan keadaan kitaran untuk kedua-dua PCR reagent, dan kawalan negatif pula digunakan dalam kedua-dua PCR, dan keputusan telah diperhatikan pada 1,5% gel agarose dalam 1 penampan penampan.
Sekarang kita bergerak kepada pencocokan dan analisis data, itu di mana produk PCR dengan amplifikasi yang berjaya dihantar ke First Base Sendirian Berhad Malaysia untuk tujuan pencocokan selepas pembersihan menggunakan Prep Double Pure Kit. Jadi keputusan ini dianalisis menggunakan Precision Bioedit dan juga GenBank aplikasi BLAST untuk menilai kualiti dan keturunan rujukan DNA yang telah diperoleh untuk kedua primer tidak balas. Dan ini merupakan keputusan daripada hasil pengumpulan data primer tersebut melalui kaedah bukan invensif. Jadi hasil daripada keputusan menunjukkan 9 pasangan primer telah berjaya direka bentuk untuk 3 lokus yang ditetapkan berkenaan dengan keempat-empat spesies yang terpilih. Ini ialah jadwal untuk primer dan juga hasil daripada jujukan yang berjaya dihasilkan melalui program Precision yang telah dibincangkan sebentar tadi lah. Dan pasangan primer dapat menguatkan lokus yang disasarkan dalam julat 500 hingga ke 1000 BP. Selepas itu menggabungkan keputusan nak balas ke hadapan dan ke belakang, reverse and forward direction. Untuk ciri-ciri physical primer akan dibentangkan dalam jadual 5, dan ini adalah jadual 5 ialah ciri-ciri physical primer. Di sini kita dapat lihat beberapa ciri yang berjaya didapatkan. Dan setelah itu pasangan primer dianalisis untuk mereka jujukan pelengkap dan dimer untuk meningkatkan kecekapan amplifikasi template DNA. Dan ini merupakan jadwal bagi analisis jujukan DNA tersebut. Di sini terdapat 2 bagian lah, complementary sequence juga dimer sequence, dan kita mempunyai 18 data semua di sini. Dan untuk perbincangan kertas saintifik ini ialah penggunaan primer universal yang terkenal dan digunakan secara meluas hanya mampu menguatkan rujukan pendek melalui penyempul endapan beradaptasi spesies, genre dan order. Maka hal ini memberikan sejarah evolusi yang terhad. Hasil sejarah evolusi yang boleh dapat daripada penggunaan teknik ini adalah sedikitlah. Dan untuk pendekatan molekul bukan investasi dalam kajian ini, template DNA telah diekstrak daripada najis yang telah benar-benar terurai dan tercemar. Untuk kemasukan nukleus pseudogenes mitokondria mewakili DNA mitokondria sitoplasma, urutan yang secara semula jadi telah diintegrasikan ke dalam genom nuklear organisme. Tapi untuk penyisipan mitokondria DNA ke dalam nuklear DNA ini kebanyakan menyebabkan kehilangan fungsi pseudogenes mitokondria, seperti menyebabkan sesajen mati ataupun rosak. Jadi sebagai kesimpulan, ancaman yang semakin meningkat yang dihadapi oleh primata seluruh dunia harus disertakan dengan usaha untuk mengkaji mereka secara genetik, ekologi, dan tingkah laku dengan lebih tekun bagi meningkatkan usaha pemeliharaan. Seterusnya, untuk mengatasi masalah bagi pengambilan sampel spesies primat yang terancam agar tidak mencederakan mereka, maka kaedah invasif ini, kaedah bukan invasif ini adalah sangat penting lah. Contoh pengambilan najis sebentar tadi. Sebab jika kita menggunakan kaedah yang memerlukan peralatan untuk tembus ke dalam kulit
satu organisme itu untuk menguji udara, kita tidak tahu kesan sampingannya. Organisme itu akan dapat mengakibatkan lebih dapat memberikan kesan sampingan lebih teruk, mungkin boleh menyebabkan sakit, penyakit kecederaan untuk organisme itulah. Jadi macam dia agak ini akan menyumbangkan kepada gangguan populasi spesies itulah jika terdapat kecederaan. Itu sajalah pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.